Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah habis chapter 1. Jadi hari ni kita nak masuk chapter 2 pula, standard form. Baik, sebelum kita belajar betul-betul tentang standard form ni, kita kena kenal dulu tentang significant figures. Okay, ni saya highlightkan kat sini, significant figures. Okay, significant figures ni apa benda? Significant figures ataupun bahasa Melayunya adalah angka bererti, iaitu nilai nombor-nombor yang mempunyai erti. Okay, yang mempunyai erti. Okay, nak cakap susah, kita tengok contohlah senang. Okay. Nak tentukan bahawa dia adalah angka bererti, dia ada beberapa syarat. Okay, jadi kita tengok syarat-syarat dia. Okay, ada beberapa syarat kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 syarat untuk dia dikenal, untuk dia jadi angka bererti lah. Okay, syarat pertama, all non-zero digits are significant figures. Semua nombor yang bukan sifar adalah significant figures. Semua nombor yang bukan sifar adalah angka bererti. Contoh nombor 2, 9, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Keempat-empat nombor ni adalah angka bererti. 2, 9, 7, 8. Ada 4 nombor kat sini, maka kita ada 4 significant figures. Okay, kita tulis macam ni. Significant figures. Okay, panjang sangat lah. Lepas ni saya shortcut. Significant figures, saya tulis SF je. Okay, senang beli jimat masa. Okay, jadi contoh lagi. Okay, dia cakap all non-zero digit significant figure. Contoh lagi, 2, 9, 3. Okay, ada 1, 2, 3. Ni semua bukan kosong. Jadi kat sini ada 3 significant figures. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, 6 significant figures. Okay, semua nombor yang bukan sifar adalah significant figures. Okay, seterusnya. Syarat yang kedua. The digit 0 between non-zero digits is a significant figures. Okay, digit sifar di tengah-tengah nombor yang bukan sifar adalah significant figures. Okey, maksudnya nombor kosong ni yang diapit oleh dua nombor yang bukan kosong. Contoh macam ni lah. 1, 0, 1. Okey, kosong ni duduk tengah-tengah. Yang ni nombor bukan kosong, ni pun nombor bukan kosong. Dia duduk di tengah-tengah. Maka kosong ni pun akan dikira sebagai significant figures. Okey, jadi kat sini ada 3 significant figures. 1, 2, 3. 1, 0, 1 kesemuanya dikira sebagai significant figures. Okey, jadi sini ada 3 SF. Contoh lagi, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kesemua kosong yang ada kat tengah ni diapit oleh 1 dan 1. Diapit oleh nombor yang bukan kosong. Jadi, kesemua kosong yang berada di sini adalah significant figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, 6 significant figures. 2, 0, 7, 8. Sini ada 4 significant figures. Okay, sebab kosong ni diapit oleh nombor yang bukan kosong. 2, 0, 1. Ada 3. 1, 2, 3. 3, 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4. Ada 4 significant figures. Okay, sebab 1 dan 3 adalah nombor yang bukan sifar. Okey, selesai. Okay, kita tengok syarat yang seterusnya untuk dia dikena pasti sebagai significant figures. Yang ketiga, the digit 0 at the end of an integer is a significant figures according to the level of accuracy required. Okey, contoh macam ni. 140. Okey. Kosong dekat belakang ni boleh jadi significant figures, boleh jadi bukan significant figure. Dia ikut soalan ni berkaitan rapat dengan bunda nanti. Kita nak run off. Okey, jadi mengikut defaultnya, mengikut cara yang asalnya, 140 ni, kosong yang berada di belakang tidak dikira sebagai significant figures kecuali dinyatakan. Okey, jadi kat sini ada 2 saja significant figures. Okey, bila kita soalan yang bunda nanti saya akan terangkan balik untuk yang nombor 3 ni. Okey, soalan bunda kita akan jumpa banyak benda ni. Okey, contoh lagi 14,000 contohnya. Okey, kat sini ada 2 saja significant figures. Yang belakang ni tidak dikira sebagai significant figures kecuali dinyatakan. Jadi kat sini hanya ada 2 significant figures sahaja. Lagi 30 juta. Boleh ni. Okey, 30 juta. Okey, ni 30 juta. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kosong. Semuanya tak dikira. Okey, yang kira hanya 1 significant figures, nombor 3 ni saja. Kosong belakang ni semua tak dikira. Tapi kalau ada 1 kat belakang, okay, semua ni akan kira lah nanti sebab dia diapit oleh 2 nombor yang bukan kosong. Tapi untuk 30 juta tadi, okay, dia tidak dikira sebagai significant figure kecuali dinyatakan. Bila nak dinyatakan tu nanti kita tengok soalan tentang bundakan. Jadi boleh faham contoh lagi 400. Okey, ni pun 1 significant figures. 500 ni pun 1 significant figures. Okey, kosong kat belakang ni tidak kira kecuali dinyatakan. Okey. Kemudian soalan ciri yang keempat.
The digit 0 at the end of a decimal is a significant figure because it determines the level of accuracy of the decimal. Okay, nombor kosong dekat belakang perpuluhan adalah dikira sebagai significant figures. Contoh 0.010. Okay, yang ni. Okay, nombor di belakang perpuluhan. Yang ni dikira sebagai significant figures. Jadi dekat sini, nombor significant figures yang pertama dikira adalah start daripada 1. Okay, kemudian dengan kosong kat sini. Jadi yang ni dikira sebagai two significant figures. Okay, ada dua significant figures kat sini. Contoh lagi, 0.010000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lepas perpuluhan, okay, lepas titik perpuluhan, ni adalah nombor yang bukan kosong. Belakang nombor yang bukan kosong ni adalah semuanya significant figures. Kalau dia selepas decimal. Yang tadi 10,000. Yang ni bukan decimal ya. Kosong kat sini semua tak kira sebagai significant figures. Satu ni je kira. Untuk yang ni pula, bila ada decimal, start dari 1, yang belakang ni semua kita kena kira sebagai significant figures. Okay, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka yang ni dikira sebagai 6 significant figures. Okay, contoh lagi. 0.0000000000700. Okay, yang ni hanyalah 3 significant figures. 1, 2, 3. Yang depan ni semua tak kira. Okay, depan ni semua tak kira. Kita start kira daripada digit yang bukan kosong yang pertama dan kosong-kosong kat belakang dia semua kita kira. Okay, jadi kat sini ada 3 significant figures. Okay, faham Okay, dan yang keberapa dia ni? 1, 2, 3. Okay, yang terakhir. The digit 0 before the first non-zero digit is not a significant figure. Okay, digit kosong, digit sifar sebelum digit yang bukan sifar tidak dikira sebagai significant figures. Contoh 0.0000007. Macam saya cakap tadi lah. Kosong kat depan ni semua tak ambil pakai. Okay, semua tak ambil kira. Perpuluhan pun sama. 0.0000010. Depan ni semua tak kira. Okay. Yang berada di depan sebelum digit yang bukan kosong tidak dikira. 0.0000008. Yang ni semua tak kira. Okey, boleh Okay, jadi ini adalah syarat-syarat untuk dinyatakan, untuk nombor tersebut dinyatakan sebagai significant figures. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Example 1. Determine the number of significant figures for numbers below. Okey, soalan A. 2763. Jadi kat sini ada 4 significant figures. Okey, ini senang. 4. Nombor ni semua bukan kosong, jadi dia dikira sebagai significant figures. Okey, B. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kosong kat tengah-tengah ni diapit oleh nombor yang bukan kosong. Okey, B. 5008 diapit oleh nombor yang bukan kosong. Jadi semuanya dikira sebagai significant figures. Kita ada 4 significant figures. C. 7409. Kosong ni diapit oleh 9 dan juga 4. Jadi semua ni dikira sebagai significant figures. 4 significant figures. D. 15,000. Okey, 15,000. Jawapan dia ada banyak mengikut situasi. Okey, secara defaultnya, secara yang asasnya, okey, hanya 2 sahaja significant figures kat sini. 1 dengan 5 dikira sebagai significant figures. Okey, tapi dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 4, boleh jadi 5. Nanti saya akan terangkan bila dia nak jadi macam tu. Tapi setakat ni, untuk soalan yang macam ni, dia tanya, determine the number of significant figures for 15,000. Jawapan dia adalah 2 significant figures. Okay, E. Okay, 0.7803. Kosong depan ni tak kira sebab digit kosong sebelum nombor yang bukan kosong adalah bukan significant figures. Okay, kosong ni dikira sebab antara 3 dan juga 8. Jadi yang belakang ni semua kira ada 4 significant figures. Okay, F. 0.0809. Kosong depan ni semua tak kira. Yang ni 1, 2, 3 dia ambil kira 3 significant figures. Okay, G. 12.051. Okey, ni kosong. Kosong ni diapit oleh 2 dan juga 5. Jadi kosong ni dikira. Jadi semua yang ada kat sini semuanya kita kira. Jadi ada 5 significant figures. Okey. Dan soalan terakhir H. 1.2700. Okey, macam saya cakap tadi, selepas decimal, kosong dekat belakang ni akan dikira sebagai significant figures. Okey, kosong dekat belakang yang selepas decimal, okey, dia akan dikira sebagai significant figures. Jadi semua ni diambil kira sebagai significant figures. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ni jawapan dia adalah 5 significant figures. Okey, jelas ke?
Okay, kalau nak tengok lebih jelas dalam buku teks kamu ada, saya ambil soalan daripada buku teks saja. Kamu buka buku teks muka surat 34. Okay, example 1 dia ada tunjuk kat sini. Kat sini. Ni saya kat tadi 15,000 boleh jadi 2 significant figures, boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5 mengikut dia punya level of accuracy. Saya nak terangkan yang ni nanti kamu pening, jadi kita tengok contoh terus nanti mengikut soalan tentang pembudaran. Okay, kita tengok example 2. Okay, example 2. Round off each of the following numbers to 2 significant figures. Bundakan nombor-nombor berikut kepada dua angka bererti. Okay, soalan A. Okay, A. 63,479. Dia nak 2 significant figures. Okay, kita tengok daripada sini. Daripada kiri ya. Kita baca nombor daripada kiri. Kalau jauhi dari kanan. Nombor daripada kiri. Okay, jadi nombor daripada kiri. 6 ni dah kira sebagai significant figures. 3 pun significant figures. So, dia nak sampai sini je. Okay, bila dia nak sampai sini, kita stop sampai sini, kita tengok sebelah. Nombor yang terakhir tu, nombor 3 tu, selepas 2, 3, kita tengok sebelah. Kalau dia adalah kurang pada 5, maka kita guna macam saya. Tindakan ni semua akan jadi kosong. Maka dia akan bertukar menjadi 63,000. Kita hanya ambil 2 signifikan sahaja. Okay, boleh? Kemudian kita tengok soalan B. 2,476. Sama macam tadi. Ni signifikan pertama, signifikan numbers yang kedua. Tengok sebelah, dia adalah 7. Jadi kalau 7, kita kena tambahkan 1 dekat sini. Macam yang kamu belajar kat sekolah rendah. Maka kita akan dapat 2,500. Yang ni pun 2 significant figures. Okay, soalan C. 6,953. 1, 2, 9 tengok sebelah. Okay, 9 tengok sebelah adalah 5. Bila kat sini 5, maka kat sini kena tambah 1. Tambah 1 sini jadi 10 kan? Okay, ni jadi 10. So kita kena tambah kat sini. Maka kita akan dapat 7,000. Okay, kat sini dia dah jadi 2 significant figures. Ni macam saya cakap tadi, level accuracy ni. Okay, kalau kita tengok, dia tanya biasa-biasa je, 7,000 ni berapa significant figures, jawapan dia adalah 1 significant figures. Tapi mengikut soalan ni, dia dah jadi 2 significant figures sebab dia nak kat sini. Okay, kita bunda, kena tambah kosong, dia akan jadi 2 significant figures. Kalau dia tanya biasa-biasa bukan daripada bunda, jawapan dia 1 significant figures. Okay, boleh Okay, kita tengok contoh seterusnya, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Round off 68.79 to 3 significant figures. Sama je macam tadi, cuma yang ni melibatkan perpuluhan 68.79 kepada 3 significant figures. 1, 2, 3, 7, tengok sebelah, 9. Jadi kat sini tambah 1, maka kita dapat 68.80. Betul ke ada kosong kat belakang? Okey, kat sini tak boleh letak kosong ya. Sebab apa tak boleh letak kosong? Macam kita belajar tadi. Okey, selepas titik perpuluhan, kosong dekat belakang ni dikira sebagai significant figures. Jadi kalau kita letak kosong kat belakang ni, dia jadi 1, 2, 3, 4. Dia dah jadi 4 significant figures. Jadi kosong dekat belakang ni kita tak boleh tulis. Kita kena padam dia. Supaya dia jadi 3 significant figures. 1, 2, 3 significant figures. Okay, boleh faham ya? Ingat dekat lepas perpuluhan, kosong dekat belakang tu dikira sebagai significant figures. Jadi jangan tulis. Okay, soalan B. Dia nak bundakan kepada 1 significant figures. Nombor yang sama, 68.79 nak bundakan kepada 1 significant figures. Okay, 1. 6 je. Tengok sebelah, 8. Jadi 8 sini, yang ni kena tambah 1. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 70. Okey. 68. 6 tu tambah 1. Yang dekat belakang ni semua void. Kita akan jadikan dia kosong. Okey, letak kosong. Jangan letak 70.00 pula. Okey, yang ni dah salah. Okey, sebab yang ni akan dikira sebagai significant figures nanti. Okey, jadi jawapan dia 70 sahaja. Dia nak 1 significant figures, maka 7 sahaja dikira sebagai significant figures. Okey, boleh kita dah sampai example 3. Kita tengok example 4 pula. Kenapa tak padam? Okey, example 4. 1, 2, 3, 4. Okey, example 4. Okey, sama juga round off. Round off 0.008025 to 3 significant figures. Bundakan nombor tersebut kepada 3 angka bererti. Okey, angka bererti yang pertama 8. Okey, kosong kat depan sebelum 8 tu semua tak kira. Okey, ni adalah yang kedua, ni adalah yang ketiga. Kita tengok sebelah, maka dia adalah 5. Maka kat sini kena tambah 1, maka jawapan dia adalah 0.00803. Okey.
Dan seterusnya, dia nak bundakan kepada dua angka bererti, nombor yang sama. 0.008025, bundakan kepada dua angka bererti, 1, 2. Okey, kosong, tengok sebelah. Okey, 2. Jadi kita tak payah nak tambah kosong, nak tambah 1 ini, tak perlu tak perlu nak tambah 1. Jadi yang belakang ni kita boleh potong terus. Apa yang tinggal adalah 0.0080. Okey, yang ni kosong kat belakang ni kita kena letak. Okey, yang ni jangan buang pula. Sebab kalau kita buang, ni besar pula. Okey, sebab kalau kita buang dia akan jadi satu saja significant figures 8. Jadi nak jadikan dia dua significant figures, maka kosong tu kita kena kekalkan dia, maka dia jadi 0.0080, barulah dia jadi dua significant figures. Okey. Sebab apa tak tambah satu? Sebab kat sini jadi 2. Okey. Jadi kosong ni kekal lah kosong. Kita biarkan dekat situ, jangan tak tulis pula, kena tulis. Jangan padam dia. Sebab kalau kita padam, hanya tinggal 8 saja, dia adalah satu significant figures. Jawapan nak 2. Okey, soalan nak 2. Okey, jadi kita kena biarkan kosong kat belakang ni supaya dia menjadi 2 significant figures. Okey, seterusnya kita tengok example 5. Okey. Oh, dah masuk standard form. Okey, kita dah selesai dah tentang apa benda tadi. Astagfirullahalazim. Blur kejap. Significant figures. Kita dah selesai tentang significant figures. Sekarang kita nak masuk tentang standard form. Okey, inilah kita punya topik yang sebenar-benarnya. Yang tadi adalah mukadimah dia. Okey, kita nak masuk tentang standard form. Standard form ni adalah nombor yang ditulis dalam bentuk A didarabkan dengan 10 kuasa N. Okey, nombor tu ditulis dalam bentuk A didarabkan dengan 10 kuasa N. Di mana A ni adalah nombor lah. Okey, A ni adalah nombor di antara dia mesti lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 10. Maksudnya A ni adalah nombor-nombor nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 sampai nombor 9 je. Okey, dia tak boleh besar daripada 10. Okey, nombor 10 dan kat atas semua dah tak boleh. Ataupun nombor yang lebih kecil daripada 1, 0.58 okey pun tak boleh. Okey, A tu mesti di antara nombor 1 hingga nombor 9. Contoh-contoh bentuk piawai. Okey, contoh-contoh bentuk piawai. Contoh dia 2.85 didarabkan dengan 10 kuasa 5. Contoh lagi 7.78 didarabkan dengan 10 kuasa 11. 2.18 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 7. 7 peliknya. Mana 7 saya ni? Okey, 7. Okey. 31.57 darab 10 kuasa 8. Okey, yang ni bukan bentuk piawai. Sebab apa yang ni bukan bentuk piawai? Saya cakap tadi ni A ni A ni dia tak boleh besar, dia tak boleh lebih besar daripada 9. Okey, 10 pun tak boleh. Dia tak boleh lebih besar daripada 9. Saya sekarang kat sini dia dah 31.57 lagi besar daripada 9, maka dia tak boleh. Yang ni bukan standard form. Macam mana nak jadi dia standard form? Pindah satu titik lagi. Dia 3.157 darab 10 kuasa 9. Okey, yang ni yes. Yang ni adalah standard form. Okey, 31 tak boleh standard form. Itu mesti antara 1 hingga 9 sahaja. Okey, jadi jelas standard form tu adalah nombor yang ditulis dalam bentuk A darab 10 kuasa N, di mana N tu adalah kuasa, A tu adalah di antara 1 hingga 9. N tu tak kisahlah. Okey, N tu tak kisah positif ke negatif ke, ikutlah. Sekejap lagi kita tengok contoh soalan. Okey. 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 Write the following single numbers in standard form. Kita nak tukarkan nombor-nombor yang ada kat sini kepada bentuk standard form. Bentuk standard form tadi dalam bentuk adalah A darab 10 kuasa N. Okey. Nombor yang pertama adalah nombor 28. Okey. Ingat syarat standard form tadi. A tu mestilah di antara 1 hingga 9. Sekarang ni nombor dia 28. Jadi nak jadikan dia nombor di antara 1 hingga 9 tu adalah mudah je. Kita pindahkan titik puluhan. Sekarang titik puluhan 28 ni sebenarnya ada kat belakang ni. Sebenarnya 28 ni adalah 28.00000000. Okey, tapi kita tak tulislah 0.00 kat belakang ni sebab tak ada maksud pun. Apa nak tulis membaca kita. Okey, jadi kita tak tulis perpuluhan kat belakang tu. Tapi kat sini kita nak guna perpuluhan tu. Okey, kita nak jadikan 28 ni di antara nombor 1 hingga 9. Jadi titik puluhan ni kita pindahkan dia ke sini. Maka dia akan jadi 2.8. Okey, tapi pindah titik puluhan tu kita tak boleh pindah suka hati. Bila kita pindah titik perpuluhan ke sebelah kiri, maka kuasa kat sini, okey, dia akan bertambah. Okey, bila kita pindah ke kiri, kuasa bertambah.
Okey. Bila kita pindah ke kanan, titik perpuluhan kita pindah ke kanan, kuasa berkurang. Okey, benda ni kena ingatnya, sangat penting. Saya highlightkan sikit. Ha, ada highlight dah. Okay, penting Bila kita bergerak titik perpuluhan ke kiri, kuasa dia bertambah. Bila kita gerak dia ke kanan, kuasa dia berkurang. Okey, kat sini jadi 28 kita gerak titik daripada kanan ke kiri. Okey, kita gerak ke kiri, maka kuasa kat sini dia akan jadi 10 kuasa 1. Bila kita gerak titik ke kiri sekali, 10, dia naik kuasa sebanyak 1. Kita gerak 2 kali, kuasa tu naik sebanyak 2. Gerak 3 kali, kuasa tu naik sebanyak 3. Sekarang ni kuasa ni dah jadi naik sebanyak 1 sebab kita dah pindah sekali. Jadi inilah jawapan dia. Okey, nak tukarkan kepada bentuk standard form, titik perpuluhan dia kat sini, kita pindahkan ke kiri, maka dia akan jadi 2.8. Kita pindah sekali, maka dia akan darabkan dengan 10 kuasa 1. Okey, soalan B pula. 280. Kita nak jadikan dia dalam bentuk standard form. Ingat kita nak jadikan nombor 280 ni ke dalam bentuk di antara 1 hingga 9. Jadi pindahkan titik perpuluhan 1, 2 ke sini. Dia akan jadi 2.80 ataupun 2.8 je. 2.80 lah senang. Okay, 2.80. Kita pindah berapa kali ni? Kita pindah 2 kali. Maka dia akan jadi 2.80 didarabkan dengan 10 kuasa 2. Pindah ke kiri, tengok nota balik. Pindah titik perpuluhan ke kiri, 1, 2, maka kuasa dia akan bertambah sebanyak 2. Okey, boleh Okay, soalan C. 2805.3. Okey, sama juga kita nak pindahkan titik perpuluhan supaya dia menjadi nombor yang di antara 1 hingga 9. Pindahkan 1, 2, 3. Dia kena ada kat sini supaya dia jadi 2.8053. Itu nombor di antara 1 hingga 9. Okey, kita pindah berapa kali tu? 3 kali. Maka kita akan dapat 2.8053 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Pindah titik perpuluhan ke sebelah kiri, kuasa dia bertambah. Okey, jelas Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh seterusnya. Write the following decimals in standard form. Tuliskan nombor-nombor berikut dalam bentuk piawai. Okey, macam sekali lagi saya tulis bentuk piawai adalah A didarabkan dengan 10 kuasa N, di mana A ni mestilah di antara 1 hingga 9. Okey, N ni pula tak kisahlah apa-apa, positif ke negatif ke tak kisahlah. Okey, kita ingat positif negatif tu adalah bergantung pada yang ni nota tadi. Kita gerak ke kiri, kuasa dia bertambah. Gerak ke kanan, kuasa dia berkurang. Okey. Maaf, batuk sikit. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Okey, 0.325. Okey, sekarang dia tak menepati syarat sebagai A. Macam saya cakap tadi, A mesti 1 hingga 9. Ini bukan 1 ni, kurang dari 1. Jadi nak jadikan dia di antara 1 hingga 9, kita kena pindah titik perpuluhan ke sini supaya dia jadi 3.25, maka dia dah menepati syarat sebagai A. Jadi kita pindahkan jadi 3.25. Ingat balik notasi tadi, gerak ke kiri, maka kuasa dia tambah. Gerak kanan, kuasa dia akan tolak. Jadi dia gerak ke kanan sekali. Maka kita tolak kuasa dia sebanyak 1 kali. Jadi kuasa dia adalah 10 kuasa negatif 1. Okey, boleh Kita tengok soalan B pula. 0.00325. Okey, sama juga ini adalah nombor yang kurang daripada 1. Kita nak bagi dia jadi menepati syarat sebagai A, kita kena jadikan dia antara nombor 1 hingga 9. Pindahkan titik 1, 2, 3. Okey, kat sini. Maka kita akan dapat 3.25 didarabkan dengan 10 kuasa berapa kali pindah? 3 kali. Maka dia akan jadi negatif 3. Okey, gerak ke kanan, kuasa kita tolak. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Okey, gerak kiri, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Gerak kanan, tolak 1, tolak 2, tolak 3, tolak 4 dan seterusnya. Okey, faham Okey, soalan C. 0.03025. Nak jadikan dia bentuk piawai. Pindahlah titik 1, 2 jadi kat sini. Tuduh ingat. Okey, padam sikit. 25, 1, 2. Kat sini di antara 3 dan 0 tu. Maka dia akan jadi 3.025 diharapkan dengan pindah berapa titik? Titik berapa kali? 2 kali. Jadi 10 kuasa negatif 2. Senang. Soalan D. Okey, 0.003.005. Okey, pindah titik. Jadi menepati A. 1, 2, 3. Jadi kat sini 3.005. 3.005 didarabkan dengan 10 kuasa negatif
3. Okey, tolong ingat benda ni. Payah pula ni slide-nya. Okey, ingat benda ni Okey, gerak titik ke sebelah kiri, kuasa dia akan bertambah. Gerak titik ke sebelah kanan, kuasa dia akan tolak. Okey, itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Pertama tadi kita dah belajar tentang significant figures, angka berarti. Yang kedua kita dah belajar tentang standard form. Okey, standard form adalah bentuk dia A darab 10 kuasa N, di mana A itu adalah nombor dia antara 1 hingga 9. Dan cara untuk tulis dia. Okey, saya baru ajar cara nak tulis dia. Kira-kira semua belum lagi. Cara untuk menulis standard form saja. Okey, jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.